Tadi saya dah tanya dah Ustaz Kamal dengan Ustaz Zul untuk round kedua ni. Kita silakan kepada yang di Pertua PAS Kawasan Jasin merangkap Timbalan Sujaya PAS Negeri Melaka Ustaz Kamarudin bin Sidi untuk menyampaikan ucapannya. Silakan. Wa'alaikum bitahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Dihormati pengurusi majlis Fadil Ustaz Jumari Ja'far, yang kita raikan sahabat saya Al-Fadil Dr. Ridwan Ahmad Noor, Ahli Jawatankuasa Puan Pusat, dan kita raikan juga bersama kita Al-Fadil Ustaz Zulkifli Ismail, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Melaka, dan Ahli Jawatankuasa Dewan Ulama PAS Pusat, dan seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini untuk pelancaran sedikit untuk perkenalkan Istimewa Antarabangsa Perpaduan Rumah. Saya rasa dah banyak dibicarakan oleh Dr. Ridwan. Cuma saya selaku yang di Pertua Pak Kawasan menyeru supaya rakan-rakan kita di kawasan Jasin khususnya, amnya di Negeri Melaka, untuk kita pakat-pakat meramaikan. Seingat saya benda ni agak jarang kita lakukan, dan seingat saya tahun, saya pun lupa, masa tu saya masih belajar pondok lagi. Tuan Guru pernah bawa pimpinan Gerakan Islam Seluruh Dunia masa itu. Agak hebat lah. Baik. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk kembali semangat dan roh perjuangan kita. Sebenarnya saya melihat bahawa bukan Tuan Guru nak promosi diri dia. Ada orang kadang-kadang dia bersangka buruk, seolah-olah Tok Guru nak promosi diri dia, kononnya jadi naik presiden ulama dunia. Sebenarnya Tok Guru punya rangkaian yang besar. Kerana saya rasa bukan mudah nak tarik pimpinan-pimpinan gerakan Islam ke dunia datang ke Malaysia. Dia nak menyedarkan ahli PAS khususnya bahawa kita punya rangkaian keluarga yang besar. Kita bersama rakan-rakan di Tunisia, kita bersama rakan-rakan kita gerakan Islam di Pakistan, di benua India dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya nak dipertontonkan kepada kita, dan kemungkinan kita sebahagiannya tak pernah melihat peristiwa ini berlaku pada tahun 93, kita tak pernah hadir. Tapi kali ini insya-Allah. Dan hakikatnya saya merasakan bahawa ya, kalau kata orang Melaka tak datang pun, orang Terengganu pun dah begitu ramai. Tapi kita di Melaka tak ambil kesempatan, rugi. Kita rugi besar. Semangat dan roh perjuangan ini kita kadang-kadang kita menumpang semangat orang. InsyaAllah saya mengharapkan supaya kehadiran besar kali ini. Dan insyaAllah juga tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, saya cuba menghadirkan diri juga insyaAllah, kerana kalau ikut jadual saya diarahkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Melaka untuk mengiringi Dr. Khalid untuk ke Brunei pada 16 hari bulan untuk lawatan kajian syariah di negeri Brunei. Saya balik lebih kurang 3 hari di Brunei, mulai 16 hari bulan, dan kemudian kita balik, mungkin sempat balik sehari, kemudian pergi ke Terengganu lah. Kemudian saya ambil kesempatan sini juga, saya ambil sepintas lalu saja lah bercakap, saya tak nak cakap banyak. Tadi saya ada buat laporan bersama Yang Berhormat YB Ku Ekrom ke SPRM. Kita buat laporan ke SPRM. Isu yang kita bangkitkan tadi ialah selepas daripada persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka, apabila ditanya oleh wakil rakyat kita, Pakatan Rakyat, soalan bertulis lah, berapa kalikah Ketua Menteri kita, orang kata Ketua Menteri Melaka ni tak ada isu, sebenarnya dia banyak isu saja. Berapa kalikah lawatan ke luar negara yang dilakukan oleh Ketua Menteri pada tahun 2014 sahaja. Mengikut jawapan secara bertulis yang diberikan oleh Dewan,
iaitu sepanjang tahun ini, iaitu 2014 saja, sebanyak 9 kali lawatan ke luar negara, dan sebahagian besarnya ialah lawatan ke Eropah, di mana lawatan tersebut yang dianggotai hampir 10 orang rombongan, termasuk isteri dia sekali, di mana yang kita bangkitkanlah bajet yang besar, iaitu setelah kita kira bajet yang digunakan sebanyak 9 kali lawatan ke luar negara, iaitu lebih kurang 1.7 juta duit digunakan, dan diberikan senarai negara-negara yang dipergi dan juga hotel-hotel yang mereka duduk. Kemudian apa yang kita nak isukan di sini ialah berlaku penyelewengan dari sudut pengurusan, kerana semua urusan Ketua Menteri pergi ke luar negara ini telah diberi kepada satu syarikat swasta, KNB Travel Holding yang berhad, di mana 9 rombongan ini diuruskan oleh sebuah syarikat swasta sendirian, di mana dalam swasta itu, dalam syarikat itu, di antaranya ialah anggota keluarga Ketua Menteri. Sedangkan bawah jabatan Ketua Menteri ini sudah ada satu agensi bawah Ketua Menteri, bawah jabatan Ketua Menteri, untuk menguruskan perjalanan Ketua Menteri untuk keluar negara. Tetapi digunakan satu syarikat swasta yang ada kepentingan, oleh kerana keluarga dia ada dalam tu, diserahkan semua. Dengan nilaian harga, kalau mengikut harga pasaran, tidak boleh menjangkau sampai kepada 1.7 juta. Ini kita bangkitkan minta SPRM untuk siasat. Di mana dalam kes ini kita bangkitkan dalam keadaan Melaka ni tuan-tuan, hutang yang agak besar. Selalu kita dengar sebelum pilihan raya, kita semua bercakap, saya bercakap, wakil rakyat DAP bercakap sama dengan nada kita. Hutang kerajaan negeri Melaka semenjak zaman Ketua Menteri yang lalu sehingga sekarang belum berbayar dan belum bergerak lagi. Itu hutang pada kerajaan pusat yang melebihi kepada 800 juta. Kemudian dalam jawapan sidang Dewan baru ini, kita tanya lagi hutang kerajaan negeri Melaka selain daripada hutang pada kerajaan pusat, di mana kerajaan negeri Melaka berhutang kepada agensi-agensi kewangan. Contohnya dipinjam kepada bank-bank yang ada di negeri Melaka, contohnya menjangkau lebih kepada 200 juta. Bila dicampurkan hutang lapuk 800 juta dengan 200 juta lebih berhutang kepada agensi-agensi kewangan dalam negara ini, maknanya Melaka berhutang lebih daripada 1 bilion. Itu yang kita bangkitkan. Kenapa dalam keadaan kerajaan negeri Melaka berhutang, menanggung hutang lebih 1 bilion, tetapi Ketua Menteri masih lagi melakukan lawatan secara bermewah-mewah ke luar negara. Ini isu-isu ini kita bersama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat, dan kita perlu terang kepada rakyat. Ini menyebabkan apabila keuangan Melaka yang agak terhadap, saya dipahamkan oleh Yang Berhormat bila ditanya tentang aset tunai, sedangkan aset tunai Melaka ni, aset tunai sekitar 20 juta saja yang berbaki. Aset tunai sekitar 20 juta saja, berbanding dengan hutang lebih pada 1 bilion. Itu sebab tidak mustahil baru-baru ini rakyat khususnya di negeri Melaka merasakan bahawa mereka tertekan dengan kenaikan cukai. Saya dipahamkan di kawasan Bandar Melaka naik cukai, cukai pintu dan sebagainya. Jasin saya tak tahu, pasal rumah saya tak ada pintu, saya tak ada kena cukai pintu. Jadi isu inilah kita melihat bagaimana Barisan Nasional, walaupun digambarkan bahawa Ketua Menteri yang baru ini ada suatu benda yang kelainan daripada Ketua Menteri yang lama, kerana dia berwatakkan muka baik lah, orang kata. Kalau tuan-tuan tengok di Jalan Tongkudu tu pun, dalam signboard dia pun dia tengah baca doa minta duit, minta hutang, berlakon biasalah. Dan amat menjadikan baru-baru ini, cuma saya tak jadikan isu, walaupun isu ini dilambung oleh beberapa wartawan kepada saya, dia telefon baru-baru ini supaya dia minta PAS buat kajian
dan buat desakan tentang kedudukan anak angkat ketua menteri. Yang dikatakan anak angkat ketua menteri, pihak wartawan beritahu saya, dia kata, Ustaz, saya special branch sedang buat siasatan kedudukan anak angkat ketua menteri. Kononnya yang didakwa anak angkat, mereka khawatir itu anak betul hasil daripada skandal dia sebelum dia jadi ketua menteri baru-baru ini, dan dia minta supaya kita cabar ketua menteri untuk buat DNA sama dia anak angkat dia ke ataupun anak betul dia. Setakat ini kita masih lagi tak berani dedahkan, kerana kita nak buat siasatan dahulu. Akhirnya kita akan desak jadi satu isu. Maknanya saya nak gambarkan isu moral juga berlaku kepada ketua menteri ini. Selain daripada urus takbir yang kita rasa tak berapa elok, sebab tuan-tuan tengok dah hampir 2 tahun apa yang ketua menteri Melaka buat. Ini saya campakkan isu dalam peringkat negeri Melaka, isu-isu tempatan. Saya nak gambarkan bahawa ketua menteri yang baru ni pun bermasalah juga. Dalam sidang parti saya mengatakan kepada wartawan bahawa ketua menteri yang baru ini seolah-olah menyambung cara dan corak pentadbiran ketua menteri yang dulu. Masih lagi bermewah-mewah. Tuan-tuan gambarkan dengan hutang 1 bilion lebih, aset tunai sekadar 20 juta, tetapi buat lawatan pergi ramai-ramai lagi. Apabila ditanya oleh wakil-wakil rakyat kita dalam dewan, dia mengatakan bahawa macam kita pancing ikan lah, dia kata kita kena campak umpan dulu baru dapat hasil dia. Maknanya itu sebab kena pergi luar negara, tarik pelabur kononnya. Masalah sekarang bukan pelabur-pelabur asing tu makan umpan saja, dengan tali-tali boleh makannya, hasilnya kita tak nampak apa pun. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan perempuan sekalian, InsyaAllah kita akan buat siri-siri ceramah roadshow di peringkat negeri Melaka ini bersama-sama Pakatan Rakyat. Banyak sebenarnya isu apabila didedahkan dalam sidang Dewan baru ini yang kita rasa rakyat bawah tak tahu. Kerana setiap jawapan yang diberikan dalam sidang Dewan itu mereka tak boleh tipu. Dalam sidang Dewan mereka tak boleh beri fakta yang menipu, tak boleh satu kesalahan. Jadi saya berbalik dalam persoalan tadi, ialah dalam keadaan kita, situasi dalam politik negeri Melaka ataupun di peringkat nasional, khususnya gerakan Islam Sungai Syahbaz, walaupun tuan-tuan banyak mendengar bahawa sedikit pergolakan, ini biasa tuan-tuan, tetapi kita kena ada satu kefahaman yang jelas dalam gerakan Islam ini yang dipelopori oleh golongan ulama. Ada orang mengatakan bahawa zaman pentadbiran presiden kita seolah-olah golongan-golongan profesional itu diketepikan. Saya tak tahulah suara-suara ni dapat daripada mana, saya tak tahu. Sama ada dicucuk jarum ni oleh orang-orang UMNO, ataupun ada di kalangan sebahagian kecil orang PAS yang saja mainkan isu ini waktu sesi masa-masa muktamar pemilihan sebagainya. Sebab baru-baru ni bila wartawan tanya saya, contohnya dia tanya, Ustaz, bagaimana cara pelantikan Suruhanjaya PAS negeri-negeri? Maka saya ambil kesempatan saya jawab. Saya kata hak melantik Suruhanjaya PAS negeri-negeri ini ialah hak presiden. Selepas muktamar sesi pemilihan, biasanya presiden akan buat rombakan kalau nak buat rombakan. Sebab jawatan Suruhanjaya dia tidak ada pertandingan. Ini tradisi semenjak dahulu. Dan saya nak gambarkan bahawa tidak berlaku pun isu bahawa Datuk Seri Presiden mengenepikan golongan profesional. Saya buat contoh, saya kata, cuba you tengok dalam senarai Suruhanjaya PAS negeri-negeri seluruh Malaysia, berapa orang golongan ulama yang jadi Suruhanjaya? Johor bukan ulama, Aminul Huda yang berhormat. Melaka, Saudara Azli, dia bukan golongan agamawan. Negeri Sembilan, Saudara Taufik, dia engineer, dia bukan golongan ustaz. Begitu juga Selangor, yang berhormat Iskandar Samad, dia bukan golongan agamawan. Di Perak, Tun Haji Razman, pegawai kastam. Datuk Mahfuz di negeri Kedah, boleh katakan majoriti Suruhanjaya negeri-negeri. Tuan-tuan tengok, dia bukan golongan agamawan pun. Ini bukti saya nak kata bahawa apa yang disebut seolah-olahnya presiden mengenepikan golongan profesional,
Itu tak betul. Kalau presiden nak buat lama, presiden boleh buat dah. Dia lantik semua Putrajaya gini-gini, galangan ustaz-ustaz, golongan ulama. Sebab saya kata, saya tak tahu siapa yang timbulkan isu-isu sembahmu ini. Saya rasa Datuk Seri Presiden layan cukup baik, menghargai kepakaran masing-masing. Jadi dengan sebab itulah saya kata, kita kena jadikan istimewa antarabangsa ini, dan juga siri-siri muktamar di peringkat kawasan-kawasan di dewan-dewan. Kita kena duduk balik, kita kena banyak muhasabah semula, supaya kita berada di dalam satu orbit yang betul, dasar perjuangan yang betul. Jadi janganlah kita layan kesempatan-kesempatan yang cuba dia ambil oleh pihak-pihak tertentu. Kita kena kembalikan balik parti kita ini berada di landasan yang benar, landasan yang asal. InsyaAllah kita boleh jalan bersama. Saya sendiri pun saya rasa tak ada isu pun dalam kawasan Jasir sendiri pun. Nak kata saya ketepikan golongan guru biasa, orang akademik, tak ada. Bahkan ada di antara orang yang saya tawarkan jadi tangkuasa tu, dia bukan ustaz, tapi dia tolak. Saya nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa. Dalam PAS ini kita lihat siapa pun boleh bagi sumbangan dan bekerja untuk perjuangan Islam. Cuma kena jaga asas-asas adab dalam berjemaah. Itu sebab benda-benda yang macam ini ialah mereka kena refer kepada ulama. Saya risau satu budaya baru berlaku dalam PAS ini. Oleh kerana yang datang ni orang PAS sebutlah, iaitu golongan dah mula hilang sikap kepercayaan kepada golongan ulama. Bahaya. Ada setengahnya dia tak suka satu individu, tapi semua institusi ulama itu dia tolak. Bahaya. Siapa yang wujud? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, ya'ti zaman ala ummati yafiruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bisalasatin baliyatin. Nabi kata akan datang suatu zaman ke atas umat aku, umat ada golongan yang lari meninggalkan ulama, mengenepikan ulama, menjauhkan diri daripada ulama, menolak golongan ulama. Maka Nabi bersabda, Allah Ta'ala akan balakan kepada golongan ini, dia ada 3 bala. Yang pertama, yurfa'ul barakah an kasbihim, Tuhan akan angkat keberkatan usaha mereka. Buat kerja apa pun tak dapat keredaan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, Allah Ta'ala akan anugerah kepada mereka pemimpin ketua raja yang zalim. Dan paling yang ditakuti, Nabi bersabda, yang ketiga balanya ialah yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati dalam keadaan tak beriman. Sebab jangan main-main dengan golongan ulama. Ulama dia tak minta jawatan, dan dia perlu dihormati kerana Allah Ta'ala dan Nabi suruh mereka dihormati. Al-ulama umana'ur rasul, Nabi bersabda, ulama ini pemegang amanah, orang yang dipercayai, orang kepercayaan Rasul. Itu saja, bukan apa pun. Tetapi bila timbul isu yang bukan-bukan, saya harap supaya ahli-ahli kita, supaya duduk balik, tanya nakik-nakik usaha bagaimana kita nak bergerak dalam jemaah. Saya kalau nak dedahkan tuan-tuan dalam negeri Melaka, ada gerakan ni, ada gerakan ni. Kadang-kadang saya fikir-fikir tak sampai hati nak dedahkan hukum mereka ni. Berbahaya. Ada orang yang mulakan gerak kerja ni. Sebab benda-benda yang kita datang ni dalam Facebook kita, dalam WhatsApp ni kena tapis balik. Kena tapis. Kena tapis. Saya individu. Contohnya saya yang di Pertubuhan kawasan. Saya tak kisah. Kita pun tak pernah minta jawatan yang di Pertubuhan. Kalau contoh tuan-tuan kata, ada orang nak lawan YDP Jasin tahun ni, lawan tak ada biasa. Macam orang nak tanding presiden PAS, mana ada parti blok, siapa nak lawan presiden, lawan bin. Yang salahnya ialah sebelum nak berlawan presiden, orang buruk-burukkan prestasi, ataupun mengaibkan presiden dahulu. Dia buruk-burukkan pentadbiran presiden seorang ulama, kemudian baru masuk lawan. Dia dah ikat kaki tangan presiden, dia lanyak, kemudian dia lawan. Itu tak betul. Nak ada kawasan jalan, lawan B lah. Mana ada parti sekat. Saya, tuan-tuan nak lawan YDP, nak lawan B lah. Tapi bukan cara perburukkan dulu, aibkan orang lain dulu, kemudian nak lawan.
Memanglah saya kalah macam tu. Saya pun saya kalah. Sebab dah habis semua, dah ditabur cerita. Ustaz Kamal jahat, Ustaz Kamal penipu, Ustaz Kamal tak buat program. Dia buat macam tu, dia burukkan dulu. Itu cara tak betul. Tu saya kata tadi, kena kembali balik pada adab. InsyaAllah kalau kita patuhi asas perjuangan kita, kita akan selamat. Itu tuan-tuan kena ingat. Kita Presiden Majlis Syura Ulama nak bawa kita ni bukan dunia sahaja. Ulama ni tuan-tuan, dia nak bawa kita ni ke akhirat sekali. Bukan sampai Putrajaya lebih pada Putrajaya. Ada orang kata cara presiden ni, cara ulama ini lambat, kita tak boleh pergi Putrajaya. Kalau nak sangat pergi Putrajaya, start kita pergi dulu, jalan dulu. Jalan dulu. Dia ada step dia. Ini yang Pasma boleh dengar saya ni. Cantat. Ya, kita ada step kita. Yang tahu bab ini ulama. Itu sebab yang cetuskan gerakan Islam ni ulama. Sebab dia tahu mula dia macam mana, dan perjalanan dia mana, dan berakhir dia di mana. Masalah kita ambil di hujung, tiba-tiba kita tak nak ikut step itu. Ini kita kena selamat perjuangan, sebab kita nak tinggalkan kepada generasi kita. Kalau kita tinggalkan tapak yang tak betul, generasi kita, anak cucu sambung pun cara tak betul, nak buat apa? Sebab kena perbetulkan. Ini biasa asal garam dalam perjuangan. Itu yang saya mengharapkan. Mudah-mudahan kita akan terus beristiqamah tepat apa yang Tuan Presiden kita dalam muktamar yang lepas meletakkan tema muktamar, terus beristiqamah. Kerana Presiden sudah nampak jauh bahawa ada dalam tengah perjalanan pada akan datang, ada di kalangan ahli sebahagian pemimpin akan gugur dalam perjalanan. Itu sebab dia kata kena terus istiqamah. Jadi mudah-mudahan kita nak semangat istiqamah, konsisten dalam perjuangan, hidup mati kita dalam perjuangan, tetapi dipandu oleh golongan ulama. Saya rasa cukup sekadar itu sedikit ucapan. Sebenarnya saya bukan datang nak ucap, saya nak raikan kedua-dua pemimpin kita ini yang datang ke Jasin, saya dipahamkan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.